Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal, Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini bersama Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan selesai sudah analisis kita untuk hari ini. Kita teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi rancangan Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia. Dan Alhamdulillah kita bawakan pagi ini satu topik dalam perkongsian menarik, kukuhkan perpaduan, ketepikan perbezaan. Kenapa tak keluar muka kita ni? Okey. Ada pun. Dan pagi ni macam kita sebutkan tadi, kalau di Malaysia 9.30 pagi, 9.35 macam tu. Di Sepanyol 2.35 minit pagi. Dan pagi ni kita langsung bersama Dr. Suwinsi, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Hola, Dr. Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Ya. Dia berpasta. Itu dia cakap. Okey. Ya Allah, terima kasih Dr. Suwinsi. Sama-sama. Bukan masa patutnya orang lain semua dah tidur berkeruh dah ni. Tapi Dr. Suwinsi sudi bersama kita untuk Suara Kemanusiaan. Kita ada satu misi dan mesej penting lah yang nak disampaikan. Tapi awal ni macam mana Sepanyol keadaannya? Sebenarnya kes ini agak teruk, tapi kita memang cuba kawakan dan sebenarnya if you go into the street, semua dah half empty dah. Dan juga kat sini memang kita terasa kesan ekonomi dan juga kesan-kesan yang memanglah kita rasa sebagai pelajar asing sebenarnya. Jadi bila anda nampak orang Cina ke ataupun macam kita, orang barat ingat kita pembawa COVID. Jadi kadang-kadang memang takut. Keluar pun kita rasa tau macam sebab kat sini kurang pelajar ASEAN dan juga kita kena jaga diri sendiri. Jadi kita masih bahasa Espanyol kita mungkin tak begitu fasih lagi. Jadi kadang-kadang sini susah nak terangkan. Jadi tak apa, kita merupakan sini pun kita cuba agar jadi lagi selamat dan juga moga-moga vaksin datang dan juga semua akan sembuh. Tapi walaupun COVID ini kita teruskan pelajaran, kita teruskan benda-benda sebab you have to go on. The journey have to go on. Dan semua pelajar pun kita dah tukar online. Saya pun dah buat my produksi semua kat my own mini punya bilik semua. Jadi it's about survival kat sini, kat luar negara. Jadi rumah memang selesa, apa-apa pun kita tak rasa apa, tapi bila keluar semua kena seorang, semua kena jaga sendiri. Jadi tak ada manager, tak ada siapa-siapa. Jadi macam nota semua pun kita kena buat sendiri semua. Berdikari ya, you do it yourself. Everything yourself, Dan polisi dah jadi ketat tadi yang kita dah bersembang, dah luar negara tak ada PhD tak boleh tinggal dah sekarang. Jadi visa sangat ketat dan lepas COVID lagi ketat sebab banyak yang hilang kerja, sumber kerja kat luar negara. Jadi dia hanya nak orang-orang yang very strict lah untuk music industry pun mahupun bidang seni, apa-apa bidang saja rules and regulation akan jadi sangat ketat. Okey. Tapi study semua okey lah kan doktor kan? Have to go on lah sebab walaupun susah pun kita kena teruskan sebab sekarang memang kita kadang-kadang kita takut adakah kita kena balik atau apa, tapi kita teruskan dulu. Okey. Jom. Dia nak cerita sebagai macam doktor sendiri, sebagai selebriti, lepas tu ada bidang pengalaman dalam pendidikan, dalam pengajian pun. Ada 2 PhD dah ni, dah nak jadi 2 PhD kan. Lepas tu juga sebagai salah seorang beauty pageant dan berada pula di luar negara di tempat orang. Sebagai selebriti ataupun influencer juga dalam bahasa sekarang kan. Macam mana doktor lihat peranan seorang influencer dan selebriti untuk kerja-kerja charity, kebajikan, doktor?
Bagi saya disebabkan sebenarnya selebriti pun ataupun influencer, kita jangan bazirkan visibility kita, dan juga bagi saya mungkin Aida actually more than 10 years kat industri ini. Jikalau 10 years ago bila saya dapat Miss World Malaysia, saya tak terasa sangat untuk humanitarian work. Tapi bila kita dah so many years kat industri, kita pun tahu bahawa sekarang pun zaman sekarang memang satu yang sangat mencabarkan. Jadi humanitarian ini kita buatlah, menghulurkan bantuan dan juga sumbangan, terutamanya gunakan sebagai ikon ataupun the visibility secara bagus. Bukan kita buat benda-benda yang viral tapi dia benda yang memang merosakkan kita. Sebab kita buat kajian pun sebenarnya kita kena ada satu brand positioning, dan bagi kita pun kita tak boleh hanya popular tapi kosong. Jadi bagi saya humanitarian ini sebenarnya kita perlukan tanpa kira kaum, bangsa dan agama. Sebab jikalau kita tak buat sebegitu ini, banyak orang sebenarnya tak tahu bahawa adakah itu legit atau tak legit. Jadi kita faham bahawa sekarang banyak scam online ataupun banyak yang charity yang fake kat online semua. Jadi kita kenalah buatkan lagi banyak untuk menghulurkan bantuan, terutamanya untuk platform-platform yang legit dan juga certified, dan juga kita membawakan semua ini untuk menghulurkan kepada orang yang memerlukan bantuan. Terutamanya sekarang kita tahu tahun baru Cina, dan juga banyak sebenarnya orang Cina pun yang hilang sumber pendapatan, dan juga kita dah melancarkan banyak kempen sebenarnya. Kita pun nak beritahu mereka bahawa Islamic Relief ini bukanlah hanya NGO yang bersegi dalam keagamaan. Sebenarnya humanitarian ini kita jangan cakap agama atau apa. Bagi saya pun puasa, saya orang Cina, saya pun puasa. Saya daripada sekolah Melayu kat Malaysia dulu, kita memang daripada dulu sampai sekarang, jangan kisah apa agama, apa bahasa, kita semua rakyat Malaysia. Walaupun betapa jauh saya kat Sepanyol pun, saya jikalau anda nak lakukan, anda boleh hulurkan bantuan. Jadi bagi saya semua ini alasan. Jikalau anda cakap popular tak boleh buat humanitarian, it's nonsense. So I sentiasa suka turun padang. Bagi saya kita semua artis pun sebenarnya kita juga kita penyumbang daripada anak-anak seni. Jadi jangan banyak yang jadi popular ataupun banyak dah pergi luar negara, lupakan di mana kita berasa. Bagi saya start from Malaysia, and then bagi saya pun tanpa Malaysia saya tak boleh keluar. Saya pun buat my first PhD kat Malaysia, baru saya ada offer kat luar negara. Jadi sentiasa ingat di mana asal usul kita dan juga apakah maklumat yang kita sebenarnya perjuangkan. Jadi bagi saya pun walaupun kita sibuk apa, tapi jangan kita rasa sibuk demi buat benda yang bagus. Sebab kita tak tahu, bila saya kat luar negara pun memang tak pernah terlintas fikiran saya bahawa bila saya datang sini, masa itu saya tinggal satu euro pun, saya kenalah, saya rasa rasa kebuluran, saya rasa rasa lagi miskin daripada pengemis kat jalan. Jadi masa itu memang bila saya balik pun saya cakap, bila saya boleh tolong, saya pergi tolong. Sebab betul, dunia ini bulat, you tak tahu bila you popular, bila you jatuh, bila you bangkit. Jadi kita tolong dulu. Benda kita buat dulu, dia akan balik secara benda-benda yang berlainan. Tapi yang paling penting kita rasa bahawa benda ini memang boleh membantu lebih banyak orang. Ya. Maknanya bila nak tolong orang tu, kita tolong dulu, and then kita orang tu baru perasan, Dr. Quincy, baru orang kata, ni artis lah yang tolong. Tapi bukanlah itu yang kejar, tapi pertolongan yang ikhlas tu lah. Dalam masa yang sama, bila Dr. Su berada sekarang di Sepanyol pula tu, kiranya mewakili rakyat Malaysia juga yang berbilang kaum, tunjukkan suara perpaduan kita, regardless our race, our religion and everything, kita tetap boleh membantu orang lain. Tapi tiba-tiba terfikir pula, ujung minggu nanti kan Chinese New Year, doktor raya kat sana Seorang-seorang ke? Seorang. Saya dah 4 tahun dah kat sini. Jadi
Daripada tahun pertama, saya masih ingat masa itu saya bekerja dan makan tepung saja sebab masa itu memang tak cukup wang. Jadi saya tengok Chinese New Year, orang-orang kat Instagram post semua yang makanan yang sedap. Saya bayangkan tepung itu bahkan apa yang mereka makan. Jadi sebab tahun pertama saya kerja kat kru dan juga saya kena belajar, dan tahun yang kedua saya masak untuk kawan-kawan. Dan tahun ketiga, saya masa itu balik sekejap, saya balik sini. Dan tahun 4, COVID, saya mungkinlah kena meraihkan secara atas talian dengan keluarga saya online. Seorang, I'm stuck here. Aduh, tahu Doktor, sabar sabar ya. Okey Doktor, kita nak berehat sekejap. Kejap lagi kita akan masuk sambung balik, dan kita nak cerita pula macam mana lagi, apa lagi kita boleh hulurkan bantuan pada mereka yang memerlukan menerusi kempen-kempen khususnya yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Okey, kita berehat kejap dan jangan ke mana-mana sahabat-sahabat sekalian. Pagi ni kita bersama Dr. Suwingsi yang langsung dari Valencia, Doktor Valencia, Spanyol. Valencia, Espanyol, ya, sí. Ya, Valencia, betul. Muchas gracias. Kejap lagi kita sambung kemanusiaan di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my. Atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my. Atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali berteman Kampian dan juga Hazwan menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia.
yang turut membawakan secara live di Facebook IKIM FM pada waktu ini. Ada satu komen di WhatsApp ni, katanya dengar suara Dr. Suwinsi terus tergerak nak derma ke Islamic Relief Malaysia katanya. Ya ke? Itu dia. Itu baru dengar suara. Tapi anda juga boleh turut menonton di Facebook kita pagi ni, perkongsian suara kemanusiaan kita bersama Dr. Suwinsi. Rakyat Malaysia yang sorang-sorang sekarang dekat Sepanyol tu belajar tengah sambung PhD. Dalam bidang apa, Doktor? Bidang artistic production, so it's more on musical production sebab saya buat lagu sendiri, saya compose sendiri, saya buat arrangement dan juga kena buat music video sendiri semua. Jadi banyak benda lah kita buat sebab sekarang music industry pun susah sikit kat luar negara sebab live music tak ada rezeki, semua benda-benda kena buat online, jadi costing semua kita kena buat sendiri. Jikalau tidak sangat mahal. Dan juga banyak benda-benda kita kena propose untuk TV station kat luar negara, kita kena sell content semua. So proposal saya buat sendiri, my meeting semua saya, pitching semua saya. Wah, tapi tetap ada masa sebab kita tengok kadang-kadang dekat platform Islamic Relief Malaysia, you still Dr. Suwinsi masih lagi boleh live dengan Icon, dengan sahabat-sahabat yang lain untuk promote program-program dan kempen-kempen kemanusiaan, termasuk juga untuk meraihkan Tahun Baru Cina. Ada juga sahabat-sahabat kita yang kita bantu kan. Jadi mungkin boleh share sikit macam mana kempen-kempen yang kita bawakan setakat ni. Ya. Setakat ini sebenarnya sangat merangsangkan sebab bila kita start saya rasa risau, terutamanya kita nak launchkan kempen semua ini, terutamanya share the joy untuk menghulurkan bantuan kepada masyarakat Cina dan juga kita nak membawa Islamic Relief kepada masyarakat yang bukan agama Islam agar kita mendema tanpa kira apa agama ataupun apa kaum. Jadi masa itu kita buat live sebenarnya, FB live punya bukan jual benda tapi live punya pendemaan di mana saya berkongsi my own personal account dan kita buat donation live. Dalam one or two hours kita collect almost 1K above. Jadi memang kita rasa memang sebenarnya banyak orang yang baik hati dan juga sebenarnya mereka bagi saja apa-apa yang mereka, RM1 pun, RM2 pun dia bagi saja sebab dia tahu bahawa semua ini kita akan hulurkan 100% kepada orang yang akan yang susah dan juga yang perlukan bantuan. Jadi bagi kita tak ada handy panky dan juga kita sebagai selebriti kita menghulurkan visibility ini kepada organisasi yang legit. Sebab banyak orang sebenarnya nak derma tapi dia takut adakah itu scammer ataupun adakah itu betul-betul. Sebenarnya penerimaan derma ini daripada pasukan Islamic Relief, mereka dah buat banyak research dan banyak juga sebenarnya mereka nak mendekati terutamanya kaum yang bukan agama Islam sebab kita nak bagi saja, terutamanya sekarang Chinese New Year semua, kita orang Cina suka makan besar. Jikalau this Chinese New Year kita tak nak orang yang kebuluran, kita tak nak orang yang susah. Kita memang sebagai rakyat Malaysia kena turun padang. Jikalau saya kat Malaysia saya pasti turun padang untuk menghulurkan semua ini kepada masyarakat yang berlainan sebab kita kena tunjuk secara teladan, bukan cakap saja, bukan kita fighting saja. Jadi bagi saya cakap tak kira saya kat luar negara pun, bila saya balik pun saya akan teruskan. Sekarang zaman teknologi dah, kita kena mempergunakan semua ini secara bermanfaat dan bukan macam kita ada penonton yang cakap bukan secara hanya buat benda viral ataupun benda-benda yang bodoh. Kita kena jadi satu contoh dan teladan sebab banyak orang-orang muda yang ikut. Jadi jangan bagi dia ikut benda yang bukan-bukan. Jadi bagi dia ikut saya belajar, ikut saya buat kerja amal. Sampai fans saya ikut saya puasa sebenarnya. Jadi fans yang bukan agama Islam, mereka semua dah ikut dah daripada tahun yang pertama, daripada maki saya sampai sekarang. Doktor, boleh tak ajar kita berpuasa? Sebab kita berada kat Malaysia, kita nak merasai apakah yang rasa puasa itu untuk kawan-kawan Islam. Jadi mungkin mereka dulu orang Cina pantang, tapi sekarang kita tak kisah. Kita cakap zaman apa ini? Kita kena rasai. Kita
di mana pun kadang-kadang kita pun cakap dengan kawan Melayu, mari kita pergi meraihkan Hari Raya Cina, mari ke rumah kita, sebab tak pantang sebenarnya. Jadi bila kita lakukan, kita jadikan sebagai trend yang baru. Dan juga jikalau kita buat benda-benda amal, kita jadikan trend yang baru. Sebab sekarang kan banyak trend-trend yang viral. Boleh tak kita jadikan kerja amal, pelajaran, intelektual sebagai benda-benda yang viral online, supaya dia lagi bermanfaat sebenarnya. Kita kena, smart, do it in a smart way. Cakap tentang influence tadi tu kan, betul macam doktor cakap lah, untuk anak-anak muda kita khususnya, mampu ke tidak ikut macam Dr. Suwinsi, dapat belajar back to back lah rasanya, habis satu sambung. Tapi yang penting dalam minat yang doktor in your passion dalam music tu sendiri kan. Sampai sekarang Dr. Su tak berhenti belajar. Dalam masa yang sama tetap ada komitmen untuk membantu menerusi kempen-kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, termasuk Share the Joy bersempena dengan Tahun Baru Cina tahun ini, dan juga macam-macam kempen lain kan doktor kan. Tapi cuma dekat Instagram Dr. Su tu ramai doktor banyak pula share cerita tentang ramai dok kacau-kacau doktor, tanya pasal jodoh lah, pasal pick up lines and everything comes out, and they were asking you about jodoh. Macam mana tu doktor? Tak terganggu ke? Banyak tu. Sebenarnya lucu lah. Semua ini nak meminang, nak pick up line, semua I know it's sebenarnya saya kongsi sebab dia lucu, tapi juga saya nak beritahu semua bahawa jangan kahwin terlalu awal sekarang. Sebab kita cakap dengan orang muda pun pentingkan pelajaran dulu, pentingkan kerjaya dulu. Sebab sekarang memang zaman berubah dah, lebih susah. 10 tahun yang lalu saya pun cakap dengan mereka, tunggu dulu, bagi saya tak ada rezeki lagi. So bagi saya kena ada pelajar, ada satu journey yang lagi priority lah. Priority. So bagi saya sekarang, saya sentiasa cakap, jikalau saya tak habis benda-benda yang saya nak, saya tak akan fikirkan tentang kahwin ke atau apa-apa. Sama saja sebenarnya. Tapi sekarang takut tadi kalau ada yang nak tanya pasal jodoh ke apa, nanti you tanya balik, berapa CGPA? Takut mah. Sebenarnya saya nak mencabar mereka agar mereka ikut. You faham tak? Betul. I cakap, what's your certificate? What's your resume? Macam pergi interview. Okay, apa pun itulah, that's the way. Untuk macam mana Dr. Su tunjukkan contoh lah, especially untuk anak muda kita. Sekarang pun dalam era digital, everything semuanya online kan. Jadi doktor sudah tunjukkan pada kita macam mana boleh memanfaatkan all those platform yang ada untuk, termasuk juga untuk misi-misi kemanusiaan. Mungkin di hujung ni doktor, selain daripada kempen yang masih lagi berlangsung bersama Islamic Relief Malaysia, what's your plan for future plan especially? I think future plan, saya akan membahagikan masa saya antara Malaysia, Taiwan dan juga Spanyol. Sebab Taiwan pun saya ada music, my labels there, dan juga bila balik ke Malaysia saya kena buat kerja amal, saya ada shooting, saya kena produce program, dan kat Sepanyol pun sekarang saya nak membuka pasaran kat sini agar saya dapat satu hari saya dapat membuatkan produksi dalam Sepanyol dan juga benda-benda yang di luar jangkaan Winzy, sebab saya nak mencabarkan diri sendiri sebab sebagai artis, selebriti, sekarang producing. Jadi bagi saya nak servekan industri. Saya tahu bahawa jikalau hanya kat Malaysia sekarang, mungkin bagi saya dah 10 tahun basing kat Malaysia. Jadi saya nak mencabarkan diri saya pergi ke luar negara dengan cara yang betul, dan juga dengan agar saya boleh membina sesuatu yang semua orang yang boleh ikut. So jikalau anda nak jadi popular atau apa, sekarang pelajaran sangat penting. Sebab sekarang tak ada saja, memang artis pun kena balik rumah dah. Kita cakap polisi sekarang dah berubah, jadi kita kena ikut. Sebab kat negara China, negara Taiwan, dia nak anak seni yang betul-betul graduasi daripada seni. Jadi kita tak boleh tipu dah sekarang. Dia tengok your resume semua. Jadi kadang-kadang anda kat luar negara nak lompat pun kadang-kadang kena berhati-hati sedikit. Jadi kena professional, sebab saya mewakili Malaysia. Dan harap saya berharap bahawa boleh mengangkat nama Malaysia kat pesada dunia dengan cara saya tersendiri. Sebab saya tahu saya tak boleh hanya sekejap jadi popular. Saya
kehidupan saya lebih susah. Saya suka membina sendiri. Jadi saya sentiasa praktis daripada bawah dulu. Walaupun saya selebriti, saya bermula daripada internship. Saya bermula daripada serving. Jadi tak kira apa-apa pun saya kat luar negara, saya kena letakkan ego kat belakang, letakkan selebriti kat belakang, turun padang dan moga-moga kerja saya dan juga pelajaran saya boleh berkhidmat untuk lebih banyak orang dan juga saya berharap bahawa bolehlah membawa lebih banyak ilmu dan juga benda-benda yang bagus balik ke Malaysia. Ya. Terbaik tu. Maknanya dalam ilmu tu bila sekarang belajar, lepas ni boleh dimanfaatkan so that ramai lagi boleh dapat perkongsian doktor, dan dalam bidang kemanusiaan pun begitu. Dr. Su sangat humble orangnya, sanggup lah dia sendiri makan tepung je tau, raya-raya Cina tau. Sebab apa? So that other people can be happier than even than us. Happy daripada kita pun tak apa, yang penting kita nampak orang. Ya, sebenarnya sebab kita anak seni, kita nak menghiburkan orang lain kan. Jadi walaupun kita diet, tak ada benda makan, tapi bila nampak mereka happy, kita rasa happy. Janganlah kita yang makan lumayan tapi mereka yang sakit, you know. Jadi kita tahu bahawa humanitarian ini, you have to think bigger than yourself. Jangan hanya pentingkan diri sendiri. Bila anda memikirkan orang lain, sebenarnya sumbangan dan juga rasa kegembiraan itu sebenarnya tak terhingga bagi saya. Sebab memang kat luar, mungkin kat rumah kita tak berasa bersyukur, tapi saya nak beritahu bahawa anda semua sangat bersyukur kat Malaysia. Kat luar negara kita macam berperang setiap hari. Jadi setiap hari kita kena cek visa, kena cek semua ini. Jadi kita bersyukurlah. Apa-apa yang berlaku sekarang pun saya berharap agar Malaysia tabah, bertegur dan bersatu padu. Sebab rakyat ini, it's the power of the rakyat. Always understand that, you know, kita pun anything is always rakyat, demokrasi, dan juga kita kena tingkatkan our own strength dan juga berdikari secara kita sendiri. Ya. Di mana saja kita berada lah kan. Ya, di mana saja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Su. Ramai yang terinspirasi pagi ni bila dengar Dr. Su kongsikan cabaran-cabaran berada di negara orang tapi tetap bawa nama Malaysia, dan insya-Allah tetap teruskan misi yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia dalam kempen-kempennya. Ada juga yang ucapkan Senin Kuala. Selamat tahun. Kan stay safe selalu doktor. Nanti insya-Allah ada kita jumpa lagi insya-Allah ya. Okay, bye-bye. Thank you. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Itu dia Dr. Su Wingsi, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Sahabat-sahabat sekalian berkongsikan macam mana nak kukuhkan perpaduan, ketepikan perbezaan dan teruskan memberi manfaat pada mereka yang memerlukan. Ya betul. Dan pasalnya perkongsian untuk Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia tadi mengakhiri Warna Pagi untuk hari ini, edisi hari Isnin 8 Februari 2021, dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah hari ini Forensik Keluarga, Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan bercerita tentang ketagihan pornografi. Tajuk yang perlu kita dengar untuk semua manfaat semua ilmunya. Dan untuk Warna Pagi untuk hari ini, muchas gracias. Jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.